أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wahai orang yang berselimut, bangunlah sembahyang tahajud pada waktu malam. Selain dari sedikit masa yang tak dapat tidak untuk berehat, yaitu separuh dari waktu malam, atau kurangkan sedikit dari separuh itu, ataupun lebihkan sedikit daripadanya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, yakni dengan bacaan yang terang, jelas dan betul menurut tajwid. Sagialah engkau dan pengikut-pengikutmu membiasakan diri masing-masing dengan ibadat yang berat kepada hawa nafsu, kerana sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu wahyi Al-Quran yang mengandungi perintah-perintah yang berat kepada orang-orang yang tidak bersedia menyempurnakannya. Sebenarnya sembahyang dan ibadat malam lebih kuat kesannya kepada jiwa dan lebih tetap betul bacaannya. Kami galakkan engkau dan umatmu beribadat pada waktu malam, kerana sesungguhnya engkau pada siang hari mempunyai urusan-urusan yang panjang kira bicaranya. Dan sebutlah dengan lidah dan hati akan nama Tuhanmu terus menerus malam dan siang, serta tumpukanlah amal ibadatmu kepadanya dengan sebulat-bulat tumpuan. Surah yang dibaca ini dikenali surah Al-Muzammil, dibaca dengan sabdu, zal dan mim. Al-Muzammil. Dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an pernah membaca dengan Al-Mutazammil, dan dibaca juga dengan Al-Muzammal. Asalnya Al-Mutazammil, lalu diidghamkan tak kepada zai menjadi Al-Muzammil untuk meringkaskan. Surah ini termasuk di kalangan surah-surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah. Mengikut setengah ulama, Al-Hasan, Ikrimah, Atha dan Jabir radhiyallahu anhum. Mengikut riwayat Ibn Abbas, malaikat dua ayat, wasbir ala ma yaqulun, dan ayat yang berikut yang akan kita baca kemudian. Seperti disebut oleh Al-Mawardi, dan mengikut riwayat As-Sa'labi, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna, hingga akhirnya. Itu diturunkan di Madinah. Kebanyakan ulama mengatakan ayat ini diturunkan di Makkatul Mukarramah. Disebut dengan Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah. Kebiasaannya
untuk menguatkan akidah umat Islam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menghadapi ujian yang dahsyat, dikepung oleh orang-orang musyrikin dalam keadaan yang sangat menyeksakan. Maka Allah menurunkan surah-surah yang terkandung di dalamnya ayat-ayat untuk memberi semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan untuk menguatkan keimanan mereka supaya bergantung sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun risalah ataupun ajaran yang dia bawa itu untuk seluruh dunia. Seluruh dunia. Bagaimana nak bawa ke seluruh dunia? Sedangkan di Mekah sudah dikepung. Dikepung oleh orang-orang musyrikin di Makkahul Mukarramah. Dikepung oleh kabilah-kabilah Arab yang belum lagi masuk Islam. Di luarnya kuasa besar dunia, Parsi, Rom, India, China, Mesir dan lain-lain lagi. Bagaimana Islam itu boleh berkembang? Islam adalah agama Allah. Tuhan yang menguasai seluruh alam. Allah itu maha berkuasa. Tidak ada siapa yang boleh mengalahkan Allah. Oleh kerana itu, maka disuruh Nabi dan sahabat-sahabatnya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang mencipta seluruh alam, yang menguasai segala-galanya. Firman Allah taala, "Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila." Wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam, malaikan sedikit saja untuk berehat, separuhnya ataupun kurangkan sedikit. Rehat itu banyak beribadat, atau kurangkan sedikit, kurangkan berseparuh malam, auzid alaihi, ataupun lebih dari separuh malam sedikit. Kalau mampu lebihkan lagi. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Terdapat kekhilafan di kalangan para ulama berhubung dengan al-muzammil ataupun al-mutazammil ataupun al-muzammal. Al-mutazammil dengan makna yang berselimut, di mana Nabi SAW sedang berselimut ketika ayat diturunkan kali yang pertama, dalam keadaan yang demam kerana gerun dan hebatnya ayat itu, sehingga demam. Ayat Quran diturunkan sangat berat kepada Nabi SAW bila wahyu diturunkan, sehingga bajunya dibasahi oleh peluh. Kalau duduk di atas unta, sehingga bunyi tulang unta itu, beratnya wahyu ini. Disebut dalam firman Allah Ta'ala, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau sekiranya Quran diturunkan ke atas bukit, dia bertanggungjawabkan bukit, nasib engkau lihat bukit itu akan khasyuk sehingga getak dan terbelah kerana takut kepada Allah. Ini hebatnya ayat Quran. Ketika menerima ayat yang pertama, Nabi dalam keadaan berselimut. Dalam surah ya al-muddathir ataupun ya ayyuhal mutadaththir, wahai orang yang berselimut. Di sini ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Bangun sembahyang malam. Jangan tidur, jangan selimut. Bangun. Kalau ayat yang dulunya qum fa'anzir, bangun, keluar kepada orang ramai, berikan peringatan. Jangan tidur, jangan bertapa. Sebelumnya Nabi bertapa di gua. Setelah turun ayat dalam keadaan demam, Nabi balik berselimut. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir, wahai orang berselimut, bangun, beri peringatan kepada manusia.
Tak boleh bertapa selama-lamanya. Lari daripada orang. Tak boleh selimut. Bangun. Ini Al-Muzammil. Bangun dan bangun beribadat di waktu malam. Al-Muzammil berselimut. Muzammil di sini mengikut pendapat setengah ulama dengan makna yang menanggung bebanan yang berat. Bebanan wahyu, bukan selimut yang sebenarnya. Di sini dalam ilmu balaghah disebut dengan majaz, disebut dengan haqiqah. Ini ilmu balaghah. Ilmu bahasa Arab dia bukan sahaja ilmu nahwu, ilmu saraf dan ilmu balaghah. Bahasa Melayu kita nahwu saja, bahasa Inggeris grammar. Dalam bahasa Arab nahwu, saraf dan balaghah. Di sini menunjukkan ketinggian bahasa Arab. Di antara ilmu balaghah ada perkataan yang dimasukkan maknanya yang asal, yang berselimut. Itu haqiqah. Boleh ditafsirkan dengan makna majaz, bukan makna yang asal. Yang diselimuti oleh tanggungjawab dan kewajipan yang sangat berat. Itu maknanya. Kedua-duanya boleh berlaku. Wahai orang yang berselimut, sama ada diselimuti oleh tanggungjawab ataupun diselimuti oleh kain selimut yang diselimutkan oleh isterinya Khadijah bin Khuwailid radhiyallahu anha, ataupun yang berselimut dengan pakaiannya, dua-dua boleh berlaku. Dan memanglah Nabi berselimut kerana kehebatan wahyu, dan memanglah Nabi SAW memikul tanggungjawab yang sangat berat bila menerima wahyu daripada Allah untuk menyampaikan ajaran Allah kepada seluruh manusia. Qumil laila, bangun di waktu malam. Dimaksudkan di sini ialah separuh malam, supaya bertahajud. Asal malam itu sebaik saja jatuh matahari sehingga naik fajar. Itu dimaksudkan dengan malam. Tetapi yang dimaksudkan di sini, Allah Ta'ala memerintah Nabi SAW supaya bersembahyang tahajud, memilih waktu yang paling afdal bertahajud, iaitulah separuh yang akhir. Ada ulama mengatakan 1/3 yang akhir di waktu malam. Terdapat khilaf, adakah tahajud ini wajib kepada Nabi dan Nabi-Nabi di zaman dahulu, ataupun wajib juga kepada sahabat-sahabat dia di masa itu. Ada ulama mengatakan Allah Ta'ala mewajibkan tahajud kepada Nabi SAW secara khusus. Mengikut Ibn Abbas, diwajibkan kepada semua Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam supaya bertahajud. Mengikut riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana tahajud ini diwajibkan di awal Islam selama setahun. Selama setahun. Ada mengatakan selama 10 tahun. Diwajibkan bertahajud sebelum diwajibkan sembahyang 5 waktu. Sebelum diturunkan ayat-ayat yang menasahkan yang akan disebut di akhir surah ini. Dengan tujuan untuk mengeratkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutamanya di waktu separuh yang akhir. Bertahajud illa qalila, malaikan sedikit saja separuh malam. Kalau tak tahan, kurang pada separuh, ataupun lebih pada separuh, nisfahu aw yanqus minhu qalila, separuh malam ataupun lebih pada separuh. Bertahajud, beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutamanya di waktu separuh yang akhir, yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah SAW, yanzilullahu azza wa jalla ila sama'id dunya kulla lailatin hina yamdi thuluthal lailil awal fayaqulu ana al-maliku man dhal ladhi yad'uni fa astajib lah, man dhal ladhi yas'alani fa u'tiyah, man dhal ladhi yastaghfiruni fa aghfir lah, fala yazalu kadhalik hatta yudhi al-fajr. Hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih.
Maksudnya Allah Ta'ala turun ke langit dunia tiap-tiap malam. Turun ke langit dunia. Mengikut pendapat ulama salaf, Allah Ta'ala turun ke langit dunia, turun yang layak dengan Allah Ta'ala, yang tidak sama dengan makhluk. Mengikut pendapat khalaf, turun dengan rahmat dan keampunannya. Mengikut pendapat ulama khalaf. Yang pentingnya waktu tu waktu diperkenankan doa. Turun setelah berlalu 1/3 yang awal di waktu malam, mengikut riwayat. Riwayat yang lain bila 1/3 yang akhir. Allah berfirman, Anal maliku, aku raja, aku raja. Aku raja yang sebenar. Semua raja, semua presiden, semua pemimpin yang ada atas dunia ni habuk belaka. Aku raja, aku yang berkuasa di atas segala-galanya. Man dalladhi yad'uni fa astajibalah. Siapa sekarang yang berdoa kepadaku, aku perkenankan kepadanya. Man dalladhi yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang meminta kepada aku sekarang, aku perkenankan permintaannya. Man dalladhi yastaghfiruni fa ughfiralah. Sesiapa yang minta ampun sekarang, aku ampunkan dosanya. Terus menerus Tuhan berfirman begitu sehingga naik fajar. Waktu ni waktu diperkenankan doa, dimustajabkan doa. Mengikut riwayat yang lain, riwayat An-Nasa'i dari Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla yumahhil hatta yamdi syatra al-lailil awal thumma ya'muru munadiyan yaqul hal min da'in yustajabu lah, hal min mustaghfirin yughfaru lah, hal min sa'ilin yu'ta. Riwayat Allah azza wa jalla menangguhkan waktu sehingga sampai separuh malam yang awal. Kemudian Allah menyuruh malaikat menyeru yang tak didengar oleh manusia, didengar oleh makhluk yang diizin oleh Allah, dikhabar oleh Nabi SAW untuk menjadi ujian kepada kita percaya ke tidak. Adakah yang berdoa diperkenankan doanya? Adakah yang minta ampun diampunkan dosanya? Adakah yang meminta apa-apa diberi permintaannya? Ini waktu jauh malam. Mengikut riwayat yang lain pula, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Ibnu Majah, bahawa Nabi SAW bersabda, Yanzilu Rabbuna tabarak wa ta'ala hina biaqa thuluthal laylil akhiri kulla laylatin fayaqulu man yas'aluni fa'u'tiyah, man yad'uni fa'astajibalah, man yastaghfiruni fa'aghfiralah, hatta yatlu'al fajar. Maksudnya Allah Ta'ala turun ke langit dunia sehingga di waktu separuh yang akhir di waktu malam, 1/3 yang akhir, 1/3 yang akhir, as-thulutsal lail al-akhir, separuh 1/3 yang akhir malam, 1/3 akhir malam sebelum subuh, 1/3 yang akhir lepas pukul 12, dalam pukul 3 barangkali Tuhan turun dan Tuhan berfirman, siapa yang minta aku beri, siapa yang berdoa aku terima, siapa yang beristighfar aku ampunkan dosanya, sehingga naik fajar. Adalah lebih afdal dipilih 1/3 yang akhir. Waktu diperkenankan doa. Mengikut riwayatnya para sahabat radhiyallahu anhum mengamalkan sembahyang sehingga bekak kaki dan sembak betih kerana berdiri. Mengambil waktu ni, waktu yang sangat diperkenankan doa, waktu dimustajabkan doa. Ini berlaku di awal Islam, ketika Nabi dan sahabat-sahabatnya menghadapi ujian yang dahsyat. Dan begitulah juga ketika kita menghadapi ujian yang dahsyat, menghadapi kesusahan, menyesal di atas dosa dan sebagainya, bangun tahajud,
waktu malam bermunajat kepada Allah. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Apa makna tartil? Tartil baca dengan gopoh, baca dengan tajwid, baca dengan makhraj yang betul, baca dengan memerhatikan makna dan maksudnya. Itu dia. Kalau boleh tahu makna dia, itu lebih baik. Baca dengan teliti, dengan khusyuk, kerana dalam keadaan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati yang khusyuk, waktu inilah waktu yang sangat diperkenankan doa. Waktu yang sangat ikhlas. Kerana bukan masa nak tunjuk-tunjuk korang masa itu. Kita dengan Tuhan saja. Kita dengan Allah Ta'ala saja di waktu itu. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan pardukan kepadamu dengan firman yang sangat berat, iaitulah perkara yang diwajibkan, sempadan-sempadan Allah, halal dan haram, merupakan perintah Allah yang wajib ditunaikan dengan iman, dengan ikhlas, dengan penuh tanggungjawab, dan terpaksa berlawan dengan hawa nafsu yang membisik di dalam diri kita sendiri, dan hawa dan manusia syaitan yang mengelilingi kita. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Yang mengelirukan manusia itu ialah syaitan, yang terdiri daripada jin yang kita tak nampak, yang boleh masuk dalam tubuh kita, mengalir bersama dengan darah, masuk dalam jantung, masuk dalam otak, memikirkan pikiran yang bukan-bukan, sehingga melemahkan iman kita, melemahkan kepercayaan kita kepada Islam, melemahkan keyakinan kita kepada syariat Allah. Tak boleh laksana lagi syariat Allah ni, akan jadi macam-macam. Termasuklah juga syaitan-syaitan manusia yang mengelilingi kita, yang mengganggu kita daripada melaksanakan syariat, menyebabkan kita memikul bebanan yang sangat dahsyat. Boleh jadi kanja, boleh jadi berundur. Maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya waktu-waktu malam itu, waktu-waktu malam itu ashaddu wata'an, merupakan perkara yang berat ditanggung, wa aqwamu qila, dan paling betul tindakan kita membawa istiqamah di waktu bertindak pada siang hari. Memang waktu malam ini waktu kita bermunajat kepada Allah, khusyuk pada Allah Ta'ala, ingat kepada kebesaran Allah Ta'ala. Bila nak berdepan dengan kuasa-kuasa besar dunia, berdepan dengan kerajaan-kerajaan yang banyak bala tentera dia, yang banyak jentera dia, macam mana nak lawan? Di masa itu kita tilik kebesaran Allah Ta'ala. Semua kuasa-kuasa besar adalah habuk yang halus. Habuk yang halus. Bumi tempat kita berpijak ni laksana sebiji pasir yang halus. Di kalangan bintang-bintang, cakrawala dan matahari yang berliga-liga terlalu banyak macam pasir mengelilingi dunia. Alam yang luas ini ada bintang-bintang, ada matahari, ada bulan dan ada bumi. Bumi adalah laksana pasir yang halus. Maka kerajaan yang besar yang memerintah adalah habuk yang halus, kuman yang halus, yang tak ada kuasa di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bila orang tawa pada kita benda, nak tawa pitih, nak tawa benda, nak tawa pakak. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berjuang di Mekah, penentang-penentang Islam di kalangan musyrikin menghantar wakil bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, tak apalah biar mu jadi raja di Mekah ni. Mu jadi raja yang paling besar sekali di Mekah ni. Kami sanggup kumpulkan harta kekayaan
harta kekayaan yang ada di Mekah ni beri padamu, mu jadi orang yang paling kaya sekali wahai Muhammad. Berhenti daripada menjalankan kerja Islam ini. Bila tilik kepada kebesaran Allah Ta'ala, kita akan dapati habuk yang halu. Banding dengan nikmat syurga, nikmat yang ada dalam syurga, kalau dia beri segala nikmat yang ada atas dunia ni kepada kita, nikmat yang ada atas dunia ni beri kita belaka. Mah berapa trailer hak ada atas dunia ni hak kita belaka, akan mati, tak kekal selama-lamanya. Adapun syurga Allah kekal selama-lamanya. Kita diugut pula dengan sakit, diugut dengan penjara, diugut dengan seksa. Kalau lawan kena jemu, kalau lawan kena seksamu, kalau lawan kena macam-macam. Banding dengan azab neraka. Azab neraka terlalu dahsyat. Maka seksa dunia ini barang sangat je. Di sinilah sembahyang tahajud membangkitkan keimanan dan semangat dan keberanian untuk menentang musuh. Sehingga Nabi SAW diuji dengan bapa saudara dia Abu Talib. Abu Talib ialah pak saudara yang jaga dia. Setelah ayah dia mati, Tokki dia jaga. Tokki dia Abdul Muttalib mati, pak saudara Abu Talib jaga pula. Abu Talib jaga Nabi daripada Nabi dalam usia 7-8 tahun sehingga Nabi dilantik menjadi Rasul. Berkahwin, Abu Talib lah yang urus segala-galanya. Sayangnya Abu Talib ni pada Nabi. Lalu pemimpin Mekah bertemu dengan Abu Talib. Wahai Abu Talib, pujuklah anak saudaramu tu. Pujuk anak saudaramu tu. Berhentilah daripada menjalankan kerja menyampaikan Islam. Ikutlah ajaran-ajaran orang tua ni. Jangan bawa benda baru ni. Abu Talib pun bertemu dengan Nabi. Wahai anak saudara yang aku kasih, kata Abu Talib, pemimpin Mekah berjumpa dengan aku, dia rusing sebab mu duduk bawa ajaran baru ni. Ajaran yang berlawanan dengan ajaran orang tua-tua zaman dulu. Berhentilah dia minta begitu. Lalu Nabi kata, ya ammi, wallahi law wad'u asy-syamsa fil yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra aw ahlika dunahu ma taraktu. Wahai bapa saudara yang saya sayang, sekiranya diletakkan matahari di kananku dan bulan di kiriku, supaya aku meninggalkan urusan yang diperintah oleh Allah untuk menyampaikan Islam, ataupun aku mati kerananya, aku tidak akan berhenti, kata Nabi. Aku tak akan berhenti. Lalu Nabi menangis bila merasakan puak saudara dia tambah beri lagi perhatian pada dia. Abu Talib kata, wahai anak saudaraku, membuatlah aku tetap melindungimu, kata Abu Talib. Ini ketegasan. Jiwa yang macam ni tak boleh hadap benda yang mencabar kalau tidak ada pertolongan daripada Allah. Macam Nabi Musa AS sebagai contoh. Musa yang dipelihara oleh Firaun, minggu lepas kita sebut dah. Musa ni sejak kecil dijaga oleh Firaun, jadi anak akak Firaun. Firaun jaga daripada kecil sampai besar, jadi orang muda. Tiba-tiba dilantik oleh Allah menjadi rasul, berlawan dengan Firaun. Tak ingat dia, ini budi Firaun. Budi Firaun jadi ayah akak, raja yang memerintah, senang dalam istana dia, dalam mahligai dia. Tiba-tiba Tuhan suruh lawan dia pula. Nak pilih antara Islam ataupun ayuh hakak yang dikasihi dan kerajaan memerintah. Bila melihat kepada kebesaran Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala, kurnia Allah Ta'ala yang tidak ada bandingan, tidak ada tandingan, terutamanya bila seorang itu bertahajud di waktu tengah malam, menghadap Allah Ta'ala dengan khusyuk, melihat segala kebesaran, kurnia Allah dan segala-galanya, kita akan dapati segala nikmat yang manusia beri pada kita ni habuk yang halus. Allah Ta'ala yang maha penyayang lebih daripada segala-galanya. Di sini Nabi Daud yang banyak bertahajud berdoa,
Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Allahumma ja'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli wa mali wal ma'il barid. Doa Nabi Daud. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kasihku kepadamu dan kasih kepada orang yang engkau kasih, wahai Tuhan. Dan jadikan kasihku kepadamu lebih kasih daripada diri aku sendiri, keluargaku, dan air yang sejuk ketika terlalu dahaga, wahai Tuhan. Kalau dahaga ni bawa air sejuk, sanggup bayar berapa? Walaupun begitu, kasih kepada Allah Ta'ala mengatasi daripada kasih kepada segala kasih terhadap makhluknya, termasuk diri sendiri, ibu bapa dan lain-lain. Iman yang begini tak dihasilkan melainkan dengan mujahadah, dengan kesungguhan. Di antara kesungguhan itu ialah kita bertahajud seorang diri di waktu malam, di waktu orang tidur semua, kita dengan Allah Ta'ala saja. Di masa itu fikirlah kebesaran Allah Ta'ala, fikirlah hari akhirat, fikir dalam kubur, fikir neraka, fikir ni semua. Kita akan rasa semua yang ada dunia ni kecil saja, tidak ada bandingan dan tidak ada tandingan. Di sinilah Allah Ta'ala suruh Nabi kita bertahajud. Inna laka bin nahari sabaham tawilah. Sesungguhnya bagimu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di waktu siang hari urusan yang terlalu banyak. Waktu siang hari banyak urusan, macam-macam kerja, pusing sana, pusing sini. Waktu siang hari juga waktu kalau mau nak rehat panjang, boleh juga. Waktu siang hari ni, kalau buat ibadat siang hari, wajib juga ibadat. Biasanya buat ibadat waktu siang hari ni orang apa? Mari berasa dalam hati, orang tengok tu, rokok molek sikit, orang kelih tu. Sujud molek sikit, orang kelih tu. Ini gangguan syaitan. Gangguan syaitan. Waktu siang hari datang berbagai-bagai gangguan. Waktu siang hari pula berbagai-bagai tanggungjawab. Terutamanya Nabi SAW yang ditugaskan untuk menyampaikan Islam kepada seluruh manusia. Sebelumnya Nabi berniaga. Nabi berniaga mengendalikan urusan perniagaan isterinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Akhirnya Nabi sepenuh masa berdakwah, sepenuh masa berjuang, berjumpa dengan pemimpin-pemimpin Mekah, berjumpa dengan orang mula-mula bersetara bersembunyi. Lepas tu Tuhan suruh terus terang, buat terus terang, berjumpa dengan semua orang, berjumpa dengan orang tua, berjumpa dengan orang muda, berjumpa dengan orang miskin. Akhirnya yang banyak ikut Nabi orang muda dan orang miskin. Hak tua-tua karak, payah nak ikut degil hak tua-tua ni. Hak muda lebih mudah ikut. Orang muda lebih mudah berfikir daripada orang tua. Fikiran dia cergas, mudah ikut, mudah bersemangat dan membina kekuatan. Dengan sebab itu kita tengok sahabat-sahabat Nabi ini, yang tua tak ramai Abu Bakar. Abu Bakar sebaya dengan Nabi. Sayyidina Umar 20-an masa masuk Islam. Sayyidina Ali umur belasan masa masuk Islam. Sayyidina Uthman umur 20-an, umur 30-an. Kebanyakan sahabat-sahabat yang masuk Islam adalah orang-orang muda dan orang-orang miskin. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir dan keluarganya, dan lain-lain lagi. Jadi orang yang lemah, hamba orang yang ditindas oleh tuan dia, yang menderita dalam kehidupan, sama ada orang muda ataupun orang yang lemah. Ini paling banyak bersama dengan Nabi. Walaupun Nabi terpaksa berlawan dengan yang kaya-kaya, dengan yang besar-besar. Di sinilah innalaka bin nahari sabhan tawilah. Waktu siang hari ini banyak kerja. Bertemu dengan orang, berdebat dengan orang, berhujah dengan orang. Dan akhirnya Nabi SAW menemui kabilah-kabilah Arab. Tuhan pilih
Mekah adalah tempat kunjungan seluruh agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi yang berketurunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim yang dilahirkan daripadanya Ismail, dilahirkan daripadanya Muhammad alaihimussalatu wassalam, diperintah supaya dimulakan di Makkahul Mukarramah. Didirikan Kaabah. Allah Ta'ala jadikan Kaabah tempat kunjungan. Kunjungan kabilah-kabilah Arab dan kunjungan berbagai agama datang ke Mekah. Kerana semuanya menyanjung Nabi Ibrahim yang disebut dengan Abraham. Orang Barat sebut Abraham, kita Ibrahim. Orang Islam kata Ibrahim, orang Barat kata Abraham. Ibrahim membuka Makkahul Mukarramah. Mekah menjadi kunjungan, terutamanya di musim haji. Ada musim haji. Musim haji ini belum daripada zahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menyebabkan Abraha, iaitulah pemerintah Habasyah yang ditugaskan di Yaman. Raja Habasyah Amtua pemimpin di Abraha duduk di Yaman. Bila Abraha tengok Mekah ramai orang pergi, Abraha pun mari iri hati. Lalu ada orang Arab ni bukan Islam. Pergi Abraha buat Qulis. Qulis ni ialah satu bangunan rumah ibadat, nak suruh orang Arab pergi situ belaka. Molek pada Kaabah lagi. Tiba-tiba orang Arab yang pergi berniaga di Yaman ni berok. Juga Qulis Abraha. Abraha panasang menyiapkan bala tentera dengan gajahnya untuk menyerang Mekah. Maka berlakulah peristiwa gajah menyerang Mekah. Dan Allah menurunkan tayran ababil, burung yang membawa batu membunuh gajah dan Abraha. Dan orang yang tukang tunjuk ada juga Abu Righal. Abu Righal ni tukang tunjuk. Abraha tak tahu Mekah kat mana, dia orang Arab. Dia tukang tunjuk. Abraha mu lalu kau ni lalu kau. Ada juga orang kapung nak ni tukang tunjuk ni. Orang kapung bawa Abraha tunjuk mu nak pergi Mekah lalu kau ni. Abu Righal ni dibalakan oleh Allah Ta'ala dan kubur dia dilontar oleh orang Arab. Orang Arab mengerjakan haji sebelum Islam, dia melontar jemrah Aqabah, jemrah Ula, Wusta, Aqabah, lepas tu dia melontar kat kubur Abu Righal. Kerana Abu Righal ni yang menunjuk kubur, menunjuk Kaabah pada Abraha. Abraha dia minta bawa pemimpin Mekah. Dia bawa Abu Talib, Abdul Muttalib, toki Nabi. Nabi tak ada di masa tu. Dia bawa Abdul Muttalib. Beritahu Abdul Muttalib, aku nak rebuh Kaabah. Kata Muttalib, aku nak mugati kambing dengan utuh askar murapah. Aku nak ganti tu. Abraha heran pasal apa? Nak mari rebuh Kaabah, awak tak tahu dia. Abu Talib kata, inna lil baiti rabban yahmih. Rumah Kaabahnya ada Tuhan yang menjaga dia. Ada Tuhan yang menjaga dia. Aku nak utuh dengan kambing aku je. Bila Abraha nak pergi serang, datang burung yang dihantar oleh Allah, tayran ababil, menyerang gajah dan bala tenteranya, dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Di tahun itulah dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menambahkan lagi orang Arab mari ramai-ramai waktu musim haji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan pemimpin-pemimpin kabilah Arab ni, ajak mereka masuk Islam. Tinggallah agama yang sesat itu, mari masuk Islam. Ikut Islam ni. Nabi ajak orang masuk Islam, lepas Nabi tinggal, mari pak dara dia Abu Lahab. Abu Lahab ni pak dara juga, Abu Talib pak dara juga. Abu Talib mempertahankan Nabi, Abu Lahab ni pak saudara, lawan Nabi. Abu Lahab ni orang yang paling suka sekali bila Nabi dilahirkan ke dunia. Bila Nabi dilahirkan, Abu Lahab beri hadiah perempuan untuk menyusu Nabi. Maknanya Abu Lahab ni orang yang dulu sekali sambut makhluk. Nabi dilahirkan, dia paling gembira sambut makhluk. Tapi dia paling besar lawan Nabi. Kalau ada orang sambut makhluk besar-besar, tapi lawan Nabi ni jenis Abu Lahab ni. Ini dia. Nabi ajak orang masuk Islam, Abu Lahab pergi, lihat akang. Tu anak saudara aku, bukan orang lain, pelawak, pembohong, ahli sihir, macam-macam.
ahli sihir. Nabi ajak orang, dia pergi kulit belakang pula. Ini sabhan tawila, menjadikan Nabi buat kerja banyak. Dalam begitu ada juga orang, bila Abu Lahab pergi, aku nak cek dulu. Dia kata, Muhammad ni tukang sihir, Muhammad ni orang gila. Aku ni tok bawa besar. Kalau ada tok bawa seorang. Aku tahu juga ilmu sihir ni. Aku tahu juga kalau dia gila boleh berabak. Aku pandai berabak, nak tengok. Pergi kat Nabi, tetek dekat. Tanya Nabi, cakap molek. Ni bukan orang gila ni. Molek cakap. Dia kata gila tak gila. Lepas tu pula, dia tanya lagi, ada ke anak ni dia tua sikit? Ada ke anak ni mimpi hak kaca-kaca? Tak ada. Nabi baca ayat Quran. Bila Nabi baca ayat Quran, ini bukan japi tukang sihir ni. Ini wahyu daripada Allah. Menyebabkan orang tu masuk Islam. Allah Ta'ala jadikan ada orang masuk Islam. Di luar daripada Mekah. Orang Madinah masuk Islam. Memakan masa 13 tahun. 13 tahun ni bukan satu masa yang pendek. 13 tahun. Berpusing-pusing. Inilah sabaham tawilah. Waktu siang hari tak berhenti-berhenti menjalankan kerja untuk mengajak orang masuk Islam. Waktu siang hari menjalankan tugas, waktu malam buat ibadat. Buat ibadat. Sahabat-sahabat ikut. Pernah tentera Rom yang menghadapi kekalahan teruk Rom Timur, kerajaan Byzantine yang berpusat di Syria hari ini, nak lawan tentera Islam. Zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, kerajaan Rom jatuh. Sebelum jatuhnya kerajaan Rom, raja dia nak melarikan diri, duduk di utara Syria dekat dengan Turki. Dia nak lari. Dia suruh pengintip dia gintip tengok. Intip tengok apa pun dia orang Islam buat. Selepas orang Islam menakluk negeri ini, orang Islam buat apa? Setelah berapa lama dia pun balik, beritahu ke Raja Rom, orang Islam ni, aku tengok sifat dia, ruhbanun fil lail wa fursanun fil nahar. Idza sadiqa ibnu malikihim quti'at yaduh. Orang Islam ni aku tengok mereka ni ruhbanun fil lail, kuat ibadat di waktu malam. Mereka beribadat, bertahajud di khemah-khemah mereka di waktu malam. Kerana siang hari nak berlawan, supaya jadi berani. Malam buat ibadat, menghadap pada Allah Ta'ala. Bukan mandi minyak. Ni mandi minyak, ambil pisau tekan luk kedok. Luk kedok tengok. Ini dah kuat beribadat. Kalau boleh nak mati esok. Nak mati esok. Kerana Allah Ta'ala janjikan, kalau mati dalam perjuangan untuk menegakkan Islam, dosa diampunkan, masuk syurga selalu. Janji daripada Allah Ta'ala, dosa diampunkan. Maka waktu malam mereka bermunajat, waktu siang mati pun tak apa. Ini dia, ruhbanun fil lail wa fursanun fil nahar. Waktu malam mereka kuat beribadat, waktu siang mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Ila sariqa ibn malikihim quti'at yaduh. Kalau anak raja dia, anak pemimpin dia mencuri, dia kat tangan. Jangan kau orang biasa curi. Kalau anak raja dia curi, dia kat tangan. Kerana dia ikut hadis Nabi dia. Nabi kata, wa imallahi law kanat Fatimah bintu Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, sekiranya anak aku Fatimah binti Muhammad mencuri, aku kerak tangan dia, kata Nabi. Ini dia Islam. Ini dia orang Islam. Waktu malam kuat ibadat, waktu siang pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Ni malam pun tidur, siang pun tidur juga. Macam mana nak jadi gagah, nak jadi kuat? Lalu Raja Rom kata, selamat tinggal wahai bumi Syam. Selamat tinggal yang tidak ada harapan lagi untuk aku balik. Kalau inilah orang yang memerintah,
Inilah orang yang mentadbir negara. Inilah orangnya. Tak ada harapan bagi aku untuk balik lagi. Raja Rom melarikan diri dan berpusat di Konstantinia. Ini cerita. Ini zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Kerana mereka mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam kuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata waktu siang banyak kerja, banyak tugas. Waktu malam buang ibadat. Kemudian Allah Ta'ala ringankan. Kita akan baca di akhir surah ni. Allah Ta'ala ringankan. Allah Ta'ala tahu orang kediaan ni lemah. Maka Allah Ta'ala ringankan. Bukan semua orang boleh buat tahajud. Sebahagian boleh buat tahajud. Sebahagian lagi tak banyak tahajud dia. Bahkan ada sahabat yang hafal Quran. Ada sahabat yang tak hafal Quran. Sayyidina Abu Bakar tak hafal Quran. Sayyidina Umar tak hafal Quran. Sayyidina Ali, Osman, Abdullah bin Mas'ud hafal Quran. Bukan semua sahabat Nabi hafal Quran. Pasal apa? Sibuk beribadat, menjalankan urusan yang berkait dengan menyebarkan Islam. Nabi sendiri kalau kita tengok, Nabi malam bertahajud, siang berjuang. Kalau kita baca dalam sirah Nabawiyah, Nabi pergi haji sekali, buat umrah sekali. Buat umrah sekali. Satu riwayat kata 2 kali dia buat umrah. Berjuang 40 kali lebih. 40 kali lebih. Kita buat umrah 200 kali. Berjuang 12 kali. Tu jadi terbalik. Kalau sekiranya buat umrah sampai 200-300 kali, berjuang beratus kali juga, ini paling baik. Dah piti banyak buat umrah hajat. Berjuang pun berjuang juga. Dua-dua sekali. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjalankan tugas untuk menyebarkan Islam. Pasal apa? Menyebarkan Islam ni sangat baik fadilahnya. Kalau kita semayang, kita seorang je. Kalau kita puasa, kita seorang je. Kita buat umrah ke Masjid Mekah, kita seorang je. Kalau kita berjihad, kita menyelamatkan banyak orang. Dengan sebab perjuangan kita, Islam ditegakkan. Dengan sebab itu, cucu, cicit beberapa orang ni semangat selamat dengan adanya Islam ini. Maka kita mati dengan sebab kita menyelamatkan Islam. Orang kemudian ikut Islam, pahala siapa ke kita? Dia melahirkan zuriat, keturunan, cucu, cicit, pahala siapa? Di sinilah fadilat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatasi rasul-rasul dan nabi-nabi yang lain dan mengatasi malaikat. Kenapa? Karena tersebarnya agama Islam di seluruh dunia oleh umat-umat dia. Siapa pahala ke Nabi? Siapa pahala ke sahabat Nabi? Sahabat Nabi yang berjuang itu, siapa pahala? Dengan sebab perjuangan dia, kita jadi Islam. Perjuangan dia, Islam siapa ke kita? Pernah ditanya kepada Abdullah bin Mubarak, mana lebih afdal di antara Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahumallah. Umar bin Aziz ialah khalifah yang sangat adil, keturunan Sayyidina Umar bin Khattab, yang sangat adil, masyhur adilnya, masyhur pemerintahannya. Muawiyah bin Abi Sufyan ni dia balah dengan Sayyidina Ali. Dia ni adik ipar Nabi. Balah dengan Sayyidina Ali, menantu Nabi. Sebab perang, berlaku perang Siffin. Berperang Sayyidina Ali, dah nyata dalam peperangan ini Muawiyah salah, Sayyidina Ali betul. Muawiyah salah, Sayyidina Ali betul. Memang salah lah Muawiyah tu. Berdosa lah Muawiyah tu kerana gelawang Sayyidina Ali dalam bab ni. Dia juga berjihad. Zaman Nabi dia berjihad, dia jadi penulis wahyu. Zaman Abu Bakar Umar dia berjihad, lawan orang murtad, dia berjihad. Kata Allah bin Mubarak, debu-debu yang duduk dalam lubang hidung kuda Muawiyah. Muawiyah berjuang, debu masuk dalam lubang hidung kuda dia. Lebih afdal daripada batang tubuh Umar bin Abdul Aziz. Kata Allah bin Mubarak. Pasal apa begitu? Kerana Nabi bersabda
la yajtami'u ghubarun fi sabilillah ma'a nari jahannam hatta yarji'al labanu ila dhar'ih. Tidak berhimpun debu yang kena pada orang yang berjihad untuk menegakkan agama Allah. Debu yang kena pada baju, pada kereta, pada kenderaan, itu lubang hidung kuda, debu masuk lubang hidung kuda. Ini ada hadis. Allah Mubarak bukan dia kata saja, ini ulama hadis terkenal. Debu yang ada pada pakaian, kata Nabi, pada tubuh orang yang berjihad tidak akan menghimpunkan dirinya dengan api neraka pada hari kiamat kelak. Sehinggalah susu yang diperah itu boleh masuk semula dalam lapuk dia. Adakah susu yang sudah diperah boleh sumbang masuk semula dalam lapuk dia? Tak boleh, mustahil. Begitulah debu yang mengenai orang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah. Di sinilah Allah Ta'ala suruh Nabi menumpukan waktu siang hari dengan perjuangan. Inna laka fin nahari sabaham tawila. Sesungguhnya bagimu waktu siang hari sabaham tawila, perjalanan yang banyak waktu siang hari ini. Waktu malam buat ibadat. Bagi orang yang lemah, disebut dalam hadis, bila orang tu nak tidur baca ayat kursi, Fatihah ayat kursi, baca amanah Rasul hingga akhir, baca amanah Rasul saja, dia beri fadilah dia bertahajud di waktu malam. Itu jenis orang yang macam Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ni dia berjuang, panglima perang, siang letih, semayang fardu saja, semayang sunat ada banyak. Barangkali tak orang nak semayang tahajud. Semayang tahajud juga, bukan tak semayang, tapi letihnya lebih banyak banding dengan orang lain. Tuhan beri pada dia kelebihan. Allah Ta'ala ringankan kepada mereka yang lemah-lemah ini, walaupun dia tidak menunaikan sembahyang-sembahyang sunat, ditampung dengan perjuangan yang dilakukan itu. Tetapi orang yang boleh tahajud, orang tua dan lain-lain, masanya berdoa kepada Allah Ta'ala. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi dalam satu perjalanan balik daripada perjuangan, singgah di satu lembah, berehat di situ, berkemah, tidur, berehat, nak sambung lagi perjalanan. Nabi kata, kamu tahu ke tidak, di sana ada di Madinah. Madinah ni orang tua-tua lah, orang buta, orang tepo, orang tua, orang puang. Yang duduk di Madinah, mereka mendapat fadilat, diberi oleh Allah Ta'ala kelebihan perjuangan. Walaupun dia tak berjuang bersama dengan kita, kata Nabi. Mereka ni hati dia, doa dia dengan kita. Di mana saja bukit yang kita daki, lembah yang kita turun, padang yang kita harungi, mereka tak putus berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri kelebihan. Di sini peranan mereka yang uzur, yang lemah, bertahajud, berdoa kepada Allah SWT. Ambil peluang, minta doa kepada Allah Ta'ala. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabdita. Wadhkur isma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu. Apa saja, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ataupun Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah semuanya. Sebut nama Allah, kerana sebut nama Allah ni Tuhan perkenankan doa. Terutamanya dalam keadaan kesempitan, Tuhan perkenankan doa. Sebut nama Allah. Mana-mana nama yang kita ingat, wa tabattal ilaihi tabtila, dan berhadap kepadanya dengan sepenuh hadap, putus hubungan dengan yang lain. Masa berdoa tu dengan hati yang khusyuk. Sahabat-sahabat Nabi kalau dia berdoa jadi selalu. Kita doa tak apa nak jadi, pasal apa? Sebab tengah doa-doa ingat lembu dalam kandang. Tu tak jadi. Tengah-tengah doa ingat ke khubal lepas tadi. Tu kita tak putus ni. Tengah-tengah doa jadi. Sahabat Nabi tidak. Tahnya Al-Ala bin Al-Hadrami, dalam satu kisah, Sayyidina Abu Bakar tugas Al-Ala bin Al-Hadrami berperang di Bahrain untuk memerangi rakyat dia yang murtad. Raja dia sudah mati. Pemimpin-pemimpin sahabat yang ikhlas terpaksa lari ke bukit, dikepung oleh mereka yang murtad. Lalu Ala bin Hadrami memimpin bala tentera pergi ke Bahrain. Kalau kita tengok dalam peta daripada Madinah ke Bahrain ni padang pasir yang ribu-ribu kilometer.
Bakali kak 3-4 kali ganda panjang pada tanah Melayu ni. Dia punya jauh perjalanan. Padang pasir. Mereka naik kuda, naik unta. Siapa tengah jalan, tertidur, terlepas habis kuda dengan unta. Habis terlepas. Kuda dengan unta terlepas, tak ada bersekor. Bekalan ada di atas tu. Sebahagian senjata ada di atas tu. Hak berat. Tinggal pedang senjata kecil saja. Nak lawan macam mana, matilah kita sekali ni. Pakak nangis belaka. Allah kata, jangan takut, kita ni sahabat Nabi. Kita ni orang Islam. Kita ni berjuang nak menegakkan Islam. Mari kita pakak doa. Lalu dia semayang subuh. Sudah semayang subuh, dia pun berdoa pada Allah Ta'ala. Dia berdoa pada Allah Ta'ala. Tak berhenti doa sehingga dia bangun, berdiri lutut bersungguhnya, akak tangan tinggi berdoa, kemudian naik tari. Sebaik saja naik tari, nampak macam air. Tengah pada pasir mana ada air, nampak air yang mari, kau dekat. Tiba-tiba jadi kolam air yang besar berada di hadapan mereka. Tiba-tiba kuda dengan unta ni di padang pasir, dia dahaga bau air. Habis mari mula. Baru dia sedar. Ini Ala bin Hadrami. Cerita yang benar berlaku zaman Sayyidina Abu Bakar. Zaman Nabi tak ada. Mari terus mereka igak semula, kuda dengan unta dapat, dan mereka mandi dengan air yang sepuah-puahnya, kurnia daripada Allah Ta'ala. Doa dia Tuhan berkenan. Kerana masa doa tu hati dia bulat. Kemudian pergi ke Bahrain. Bahrain ni ialah negeri yang banyak pulau-pulau. Setelah mereka menyerang orang murtad lari. Di merang laut, duduk di pulau. Nak pergi mana perahu tak ada. Kata Allah, kita doa pula, Ya Rahman Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Had, Ya Samad, Ya Hu, Ya Khu, Ya Jalal Wikram, La ilaha anta Ya Rabbana. Dia sebut nama-nama Tuhan itu. Kemudian dia doa, Bismillah, ikut aku kata dia. Lalu dia terjun dalam laut dengan kuda-kuda dia. Mula-mula ada kuda dengan unta boleh melompat di atas air laut itu dan menyeberang ke pulau. Dan mereka berjaya mengalahkan musuh, menawan senjata dia, balik ke darat pulau. Ini Tuhan beri karamah. Kerana dia doa, wa tabattal ilaihi tabtila. Masa doa tu putus dengan dunia, bulat bergantung pada Allah Ta'ala. Kita berdoa juga, berdoa. Boleh tak mengaruh ni? Belum apa buang pakai sahang dah. Takut basah. Ada apa percaya hati. Kerana hati yang tidak bulat pada Allah Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala jadikan benda macam ni bila dalam keadaan yang cemas, dalam keadaan darurat, Allah Ta'ala memberi pertolongan dengan izin dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan di zaman Islam datang ke alam Melayu ni. Zaman Islam mari ke alam Melayu ni, tak salah saya, di Kepulauan Indonesia, seorang pendakwah berdepan dengan Sami Hindu, berhujah dengan Sami Hindu, berhujah ini dia Islam. Dia kata dia percaya pada dewa, percaya pada macam-macam. Lalu dia tunjuk, boleh tak buat begini? Sami Hindu kata. Lalu dinyalakan bara api. Hari sambutan Hindu dia jalan atas bara api, malam-malam ada. Bolehlah jalan atas bara api. Dia tunjuk dia buat. Lalu pendakwah ni baca qul huwallah aja. Hak dia ingat qul huwallah aja. Tu saja. Lalu terus jalan atas bara api, malam-malam ada. Cuma jalan pula. Bila Sami jalan pula, hangus kaki dia. Baru sedar. Menyebabkan sebuah kampung tu masuk Islam. Dengan sebab Allah Ta'ala tunjukkan karamah. Dengan hanya baca qul huwallah pendek je. Kita baca doa sampai berjela. Makmum ikut belakang sampai lelah baca doa. Tak jadi apa. Pasal apa? Kerana watabattal ilaihi tabtila. Masa doa itu mesti watabattal ilaihi tabtila. Dengan makna kita kena putus dengan segala yang lain, hanya berhadap pada Allah Ta'ala saja. Jadi dalam masa kita berdoa ni, kita akan berdoa dengan penuh khusyuk. Ataupun kadang-kadang Allah Ta'ala
nak tangguh dulu dengan sebab ada kelemahan-kelemahan yang berlaku pada kita. Maka Allah Ta'ala tangguh dulu, tak apalah. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak suruh kita berdoa banyak, biar lama, supaya pahala tu banyak. Doa-doa tak jadi apa, supaya Allah Ta'ala nak beri pahala yang banyak. Disebut dalam kitab tasawuf, ada orang ke laut. Seorang ke laut tu jeragang dia minta doa, hei jin laut, jemalang laut, bakit segala jin-jin yang ada dalam laut tu. Minta dengan jin, muka-muka boleh ikan banyak. Hak ni pula hak semayang. Ya Allah, ya Tuhanku, muka-muka boleh ikan ke seekor. Kecil pula, nak ikat lepas pula. Malaikat tengok, Allah, ya Allah, ya Tuhanku. Lalu malaikat mengadu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, mengapalah hak yang doa dengan syirik ni, hak dah sebesar minta dengan jin kafir ni, memberi banyak, hak ni minta dengan mu, bolehkan lepas pula, dah lah kecil lepas pula. Macam mana Tuhan? Ya Tuhanku. Tuhan kata, mu tengok tempat hamba-Ku yang tak boleh ikan ni dalam syurga. Mu tengok tempat hamba-Ku yang boleh ikan banyak ni dalam neraka. Mu tengok. Aku nak beri hari akhirat kelak. Menunjukkan bahawa kadang-kadang kita doa tak jadi atas dunia. Jangan marah ke Tuhan, jangan. Tuhan sayang kita. Tuhan kasih. Penyair Arab mengatakan, la tas'alanna bunayya Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu Adam hina yus'alu yaghdabu. Orang Arab dia buat syair. La tas'alanna bunayya Adam hajatan. Jangan meminta hajatmu ni berdoa dengan manusia, jangan. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah dengan Tuhan yang pintu dia sentiasa terbuka. Kalau kamu doa pada dia, dia buka pintu selama-lama. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah kalau mudah doa dia murka. Kalau mudah doa Allah Ta'ala murka. Apa jenis hamba ni dah ingat aku langsung. Masa susah dah ingat aku. Masa susah pun. Masa senang dah lah lupa. Masa susah dah ingat pula. Dah berdoa. Allah Ta'ala murka orang yang tak doa. Wa bunayyu Adam hina yus'alu yaghdabu. Adapun manusia ni, kalau kita minta acak doa lalu, dia marah. Manusia ni kalau mari di rumah acak minta, marah. Jangan apa benda jenis apa ni, dia semua mari minta ni, marah. Allah Ta'ala tidak. Maka banyak kita minta, maka Allah Ta'ala kasih. Kadang-kadang kita doa di atas dunia, Allah Ta'ala tak beri atas dunia. Tak beri, dia lock kita doa. Tak jadi apa. Dia nak uji kita. Kalau orang tu imam tak ada jawab, dia putus asa lah. Marah ke Tuhan pula dah. Apa ni minta, tak jadi apa. Hunggalan ke jin. Mula hunggalan ke pohon kayu. Minta ke pohon kayu boleh beri apa. Minta ke kubur, orang mati dah. Mampu dalam bulan buat apa. Minta ke kubur pula. Ini jadi syirik. Allah Ta'ala nak uji. Tak tahan, minta ni Allah Ta'ala tak boleh, akhirnya pergi ala lain. Jadi punah kerana Allah Ta'ala kadang-kadang dia tak beri atas dunia, dia nak beri di hari akhirat. Kita berdoa sampai puluh-puluh tahun. Nabi Musa berdoa 40 tahun baru dibinasakan Firaun. Nabi Nuh berdoa 950 tahun baru Tuhan binasakan musuh dia. Maka kita ni apalah sangat. Dengan sebab itu Allah Ta'ala beri kelebihan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mereka membanyakkan doa. Mereka menghadapi ujian-ujian yang banyak. Banyak doa menghadapi ujian. Di sinilah umat Muhammad, umat yang awal dilahirkan ke dunia dan umat yang awal dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kalau umat Muhammad ni perjuangan dia menghadapi seluruh dunia. Lain dengan umat Nabi-Nabi zaman dulu. Perjuangan dia untuk kelompok dia saja. Alhamdulillah, Tuhan jadikan kita lahir ke dunia bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.